مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih hidupkan lagi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hari ini pendek saja. Cuma ada banyak pelajaran yang penting dapat kita ambil daripada ayat ini. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yughayyiru ma biqaumin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah amalan sesuatu kaum hatta yughayyiru ma, sehingga kaum itu sendiri merubah bi anfusihim, diri mereka. Jadi dalam ayat ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya apa yang berlaku di dalam diri kita ini sebenarnya adalah dari kita sendiri. Kenapa kita hari ini berat untuk melakukan amal kebaikan walaupun dah disuruh, dah dinasihat beribu kali? Maksud beribu kali ni banyak kali lah, bukan menunjukkan 1000 kali kita kena bagi nasihat, tetapi banyak kali. Sebab dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita, kamu tak akan dapat, awak tak akan dapat ubah diri awak kecuali awak ubah diri awak sendiri. Faham? Jadi kenapa, sekarang pertanyaan, kenapa saya tak boleh nak taat, saya tak boleh nak amalkan agama dengan sempurna? Kenapa saya tak boleh nak solat tarawih berjemaah contohnya, kan? Ini tidaklah ada alasan lain kecuali saya sendiri tak nak pergi. Macam tu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah Subhanahu wa taala tak akan dapat ubah kita, kan? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kita sendiri yang ubah diri kita. Kan? Nasihatlah macam mana, berilah kelebihan macam mana pun, tetapi kalau tidak ada keinginan untuk menjalankan perkara itu, tak dapat nak kita buat. Walaupun cerita fadilat solat tarawih hari ke-14 apa, ke-13 apa, ni dah masuk pertengahan apa, kan? Kalau kita tidak ada perasaan, tidak ada keinginan untuk berubah, maka kita tidak akan berubah. Begitu juga amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, kan? Selagi mana kita tak merubah amalan kebaikan kita menjadi amal keburukan, Allah tidak akan merubah kita untuk jadi buruk. Kenapa kita jadi buruk? Sebab kita sendiri yang nak jadi buruk. Itu kesimpulan daripada ayat ini. Contoh, hari ini kita selalu bersangka baik kepada orang, kita selalu memaafkan orang, kita selalu bersenyum kepada orang. Kita tak akan dapat bersangka buruk kepada orang selagi mana kita sendiri tak sangka buruk. Selagi mana kita masih istiqomah di dalam amal itu, selagi mana kita masih istiqomah di dalam kebaikan, masih istiqomah dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah kita untuk menjadi kebalikannya.
Kecuali kita sendiri yang buat pilihan. Kita dah berada di dalam yang jalan amal yang bagus, dah solat tarawih, tiba-tiba kita buat jalan untuk tinggalkan sehari. Itu kita sendiri. Faham? Jadi macam mana dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita sendiri. Maka tidak ada istilah saya belum sampai seru. Betul. Tak ada istilah. Kenapa tak pakai hijab? Belum sampai seru. Bukan. Sebab awak tak nak pakai. Sebab awak tak nak berubah. Contoh. Itu sebagai contoh sahaja. Kenapa kita tengok orang-orang dia ni masih jauh, masih melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Memang pertama adalah hidayah, kerana hidayah belum sampai kepada diri dia. Tetapi kalau dia sendiri tak nak ada perubahan di dalam diri dia, maka dia tidak akan dapat berubah. Itulah kesimpulan daripada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi macam mana cara? Sekarang macam mana cara untuk kita dapat istiqomah, kita dapat berubah diri kita daripada yang kurang baik menjadi lebih baik. Yang pertama adalah dengan kita ada sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan ikut kepada sangkaan kita. Ana inda zanni abdi bi. Allah Subhanahu Wa Taala akan ikut kepada sangka baik kita. Kalau kita sangka baik, kita boleh berubah. Kemudian apa yang kita perlu lakukan selepas amalan hati? Pertama, amalan hati bersangka. Kemudian iaitu doa. Ad-doa'u silahul mu'minin. Doa ini termasuk pedangnya orang-orang Islam. Maka selepas kita ada sangka baik kepada Allah, kemudian kita lanjutkan dengan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kita tak dapat nak memberi hidayah kepada orang yang kita sayang, tetapi Allah lah yang akan berikan. Walaupun kita sayang dia, ya Allah, kenapa dia ni tak nak dengar, kenapa dia tak nak masuk Islam, sedangkan dia kawan baik kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan hidayah, maka tak dapat. Maka penting dekat situ kita doa. Selepas kita doa, maka kita lakukan, kita mulakan langkah kita, langkah kepada untuk menuju kepada target kita. Sebab tu dalam kehidupan kita ada target. Bukan hanya ada target, tetapi ada jalan dan usaha untuk mencapai kepada target. Maka baru kita akan dapat. Sekarang ni target kita apa? Target kita ni ada 15 hari lagi. 15 hari ke 14 hari lagi untuk habis bulan Ramadan. Ulama-ulama dulu, orang-orang soleh dulu, berlalunya bulan Ramadan seakan-akan kehilangan sesuatu perkara yang berharga dalam diri dia. Sehingga kan dia menangis malam untuk sebab apa? Sebab kehilangan iaitu bulan Ramadan. Kita ni macam mana? Happy nak raya ke? Sedih Ramadan tinggalkan kita. Maka jauhnya kita ni dengan orang-orang soleh. Maka penting kita ada rasa cinta kepada orang soleh. Maka kita cuba pada malam setengah akhir ini, kita cuba, kalau apa nama dia, kalau istilah dia tu, kita sing-singkan dengan baju. Balik bahasa Indonesia tu, sing-singkan dengan baju ni, kita usaha lebih keras lagi pada malam akhir Ramadan ini, 15 akhir Ramadan ni, kita cari, kita bina kehidupan kita di akhirat sekarang ni. Sebab kita tak tahu bulan Ramadan tahun depan tu kita dapat masuk lagi ke tak, kita ditakdirkan hidup lagi ke tak.
Tak payah jauh-jauh, esok tu kita ada ke tak. Bila kita ada perasaan esok tu saya masih ada ke tak, maka orang yang pandai itu adalah orang yang siapkan kehidupan akhirat dia. Kalau masalah makan, tempat yang paling sedap untuk makan tu dalam syurga, bukan di dunia. Di dunia semakin kita makan, semakin kita rasa tak sedap. Siapa boleh makan sushi hari-hari? Siapa boleh makan apa benda lagi pizza hari-hari? Siapa boleh makan? Hari-hari dia makan tanpa rasa bosan. Di dalam syurga ada sebuah riwayat menceritakan bahawasanya ada seorang ahli syurga ni, dia makan buah pisang. Dia makan buah pisang ni 40 tahun tanpa terasa. Bila dia tengok belakang tu, kulit pisang dia ibarat sebuah gunung. Boleh bayangkan, pisang je dia makan. Pisang syurga. Bukan pisang dunia, pisang syurga. Jadi dia makan, campak belakang tanpa sedar 40 tahun. Jadi menunjukkan bahawasanya kenikmatan di dalam syurga itu tak dapat kita bandingkan dengan kehidupan di dunia. Jadi daripada riwayat ini, ulama mengatakan bahawasanya tempat untuk makan itu bukan dekat dunia. Tempat untuk makan itu di syurga. Maka selagi mana kita masih ada nyawa di kandung badan ini, kita cuba usaha sedaya upaya untuk membina kehidupan kita yang kekal abadi itu dengan penuh keindahan-keindahan. Sebab syurga ini tak perlukan lagi yang nama dia sedekah. Syurga tak perlukan lagi yang nama dia solat tahajud. Syurga tak perlukan solat duha. Syurga dah tak perlukan dah benda-benda tu. Maksudnya di akhirat tu, awak solatlah 10,000 rakaat pun tak akan ada pahala. Tak akan ada balasan daripada amalan tu. Sebab amalan, fadilah, kelebihan amal itu dapat kita gapai perkara itu ketika kita ada kat dunia. Maka kalau ketika kita berada di dunia ni kita tinggalkan benda tu, maka kita tak akan dapat. Faham? Maka selagi ada peluang yang secara zahir, secara kita tengok ada 15 hari lagi ni, aku boleh cari kehidupan aku yang indah dekat syurga ni dengan 15 hari ni, mudah-mudahan ada 4 hari lagi masuk fasa yang ketiga, itqum minan nar, kebebasan daripada api neraka. Yang mana pada 10 akhir Ramadan ni ada satu hari yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan, iaitu malam Lailatul Qadar. Semayang 2 rakaat dikira semayang 1000 bulan. Sedekah RM1 kira sedekah RM1 1000 bulan. Jadi jangan sampai semakin hujung Ramadan semakin turun iman kita. Sebenarnya sepatutnya semakin naik bulan Ramadan, semakin berlalunya bulan Ramadan, semakin bertambah semangat kita dalam mengamalkan agama. InsyaAllah. Boleh ke boleh? Semoga malam ni tambah ramai jemaah kita. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muqtagimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna
وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة أوسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.